Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nasrah binti Ahmad selaku Ketua Kumpulan bersama 5 lagi ahli kumpulan kami iaitu terdiri daripada Nazrin bin Adam, Mio Rashid Taib bin Muhammad Saleh, Fadilah binti Talib, Ahmad Zahidan bin Zahari dan Meh Haris bin Ahmad. Kami akan membentangkan mengenai syarikat Sarawak Kabel Berhad. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan sebuah pembentangan mengenai sebuah syarikat di Malaysia, iaitu syarikat Sarawak Kabel Berhad. Untuk makluman, syarikat ini amat terkenal di Malaysia kerana kejayaannya yang telah menyelesaikan pelbagai jenis masalah, terutamanya yang berkaitan dengan wayar dan kabel di Sarawak. Dan untuk makluman, syarikat ini juga telah berjaya menembusi pasaran hingga ke Asia Tenggara. Untuk makluman doktor dan para sahabat yang lain, syarikat ini telah ditubuhkan pada 8 Januari 1998 yang dikenali sebagai UCS Holding Berhad. Namun, pada 16 Mei 2007, syarikat ini telah ditukar menjadi sebuah syarikat Sendirian Berhad dan namanya juga turut ditukar kepada UCS Holding Sendirian Berhad. Pada 13 Februari 2009, syarikat ini telah menukar semula namanya kepada Sarawak Kabel Sendirian Berhad dan syarikat ini telah menjadi syarikat Awam Berhad dan menjadikan namanya sebagai Sarawak Kabel Berhad hingga ke hari ini. Syarikat ini telah beroperasi sebagai syarikat pemegang pelaburan dan anak syarikat milik penuh Sarawak Kabel Berhad iaitu Universal Kabel Sarawak turut terlibat terutamanya dalam pembuatan kabel kuasa dan wayar. Untuk makluman, syarikat Sarawak Kabel Berhad mempunyai 10 orang ahli lembaga pengarah dan yang terutamanya adalah Datuk Seri Mahmud Abu Bakir Taib iaitu sebagai pengerusi kepada ahli lembaga pengarah. Beliau telah dilantik menjadi pengerusi pada 9 September 2009 dan beliau pernah mendapat pendidikan di USA dan Kanada. Beliau telah memulakan kerjanya sebagai ahli pengasas dan juga menjadi pengarah kepada SSSB Management Services Sendirian Berhad, juga dikenali sebagai Sarawak Securities Sendirian Berhad. Oleh kerana kejayaan dan pengalaman beliau telah dilantik untuk menjadi pengerusi kepada ahli lembaga pengarah tersebut. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai struktur organisasi pengurusan. Sarawak Kabel Berhad telah melebarkan empayarnya selama bertahun-tahun untuk turut terlibat dalam perkhidmatan fabrikasi keluli dan galvani, perniagaan talian perhantaran, projek berkaitan kuasa, pembinaan loji jana kuasa dan juga perkhidmatan talian kuasa udara yang meliputi pasaran domestik dan luar negara. Seterusnya, di bawah Sarawak Kabel juga terdapat 9 buah anak syarikat yang sentiasa mendukung Sarawak Kabel dan salah satunya merupakan anak milik syarikat Sarawak Kabel sendiri iaitu Universal Kabel Sarawak Sendirian Berhad. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai misi syarikat. Misi syarikat adalah untuk bersikap dinamik terhadap permintaan pasaran dan pengetahuan industri dan untuk melebihi jangkaan pelanggan tentang kualiti, kebolehpercayaan dan kemampanan. Dan seterusnya saya akan membentangkan mengenai visi syarikat. Visi syarikat adalah untuk menjadi sebuah syarikat yang terkemuka, bersepadu, penyedia penyediaan kuasa dalam wilayah. Keadaan semasa syarikat Sarawak Kabel Berhad. Keadaan semasa syarikat Sarawak Kabel Berhad, khususnya dalam tempoh masa 5 tahun kebelakang ini, syarikat ini mengalami 3 peristiwa. Pertama ialah syarikat mengalami kerugian. Kerugian berlaku apabila negara kita dilanda pandemik COVID-19 di mana pada tahun 2019 kerajaan Malaysia terpaksa mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan dan total lockdown. Peristiwa ini menyebabkan gangguan rantaian pembekalan dan penutupan operasi pembuatan. Kedua pula ialah syarikat Sarawak Kabel Berhad memiliki teknologi yang inovatif. Hal ini disebabkan tunjang utama ialah kabel tembikar bawah tanah
merentangi voltan rendah sehingga 275 kV voltan tinggi tambahan. Ketiga pula ialah kabel dan kuasa wayar telah diiktiraf secara meluas sebagai kualiti tertinggi dan paling boleh dipercayai dalam industri. Dengan cabaran yang dihadapi oleh syarikat Sarawak Kabel. Seperti yang kita semua sedia maklum, cabaran merupakan asam garam dalam mana-mana perniagaan dan syarikat Sarawak Kabel ini tidak terkecuali. Antara bentuk cabaran ialah dari sudut persaingan. Memandangkan syarikat Sarawak Kabel ini adalah pioneer dalam pembuatan wayar serta pembinaan kabel telekomunikasi dalam negara, maka kini banyak syarikat-syarikat baru dalam bidang yang sama turut menawarkan produk serta servis mereka, namun pada harga yang jauh lebih rendah. Apabila ini berlaku, maka syarikat Sarawak Kabel terpaksa melaksanakan pembaharuan dan aktiviti-aktiviti bagi kelangsungan syarikat. Namun walaupun begitu, syarikat Sarawak Kabel diakui menghasilkan peralatan seperti wayar dan kabel yang terbaik dalam negara, walaupun harganya agak tinggi daripada pesaing-pesaing yang lain. Namun sebagai syarikat yang paling awal mewujudkan kilang-kilang wayar dan kabel ini, maka kualiti produk mereka adalah pada kualiti yang premium. Okey, apabila pesaing-pesaing menawarkan harga yang lebih murah, maka harga ini memainkan peranan yang sangat penting bagi mengekalkan pelanggan. Cabaran kedua pula bagi syarikat ini ialah penyediaan akaun kewangan yang menepati kehendak audit. Syarikat Sarawak Kabel ini adalah syarikat yang telah disenaraikan di dalam indeks saham BSKL. Dan apabila harga saham dan apabila kewangan syarikat tidak diaudit dengan betul, ia akan menyebabkan BSKL akan menyenaraikan syarikat ini dalam indeks bursa saham mereka. Cabaran yang ketiga pula ialah harga saham syarikat yang kekal pada harga yang sama selama hampir 2 tahun berturut-turut. Ini menyebabkan pelabur-pelabur kurang berminat dan tidak mahu membeli saham dan melabur di dalam syarikat Sarawak Kabel. Oleh kerana kurangnya pelabur-pelabur baru, maka syarikat ini berhadapan dengan kekurangan modal pusingan untuk jangka masa panjang. Dan cabaran yang terakhir ialah dari sudut hutang. Syarikat Sarawak Kabel ini telah memberikan banyak kredit kepada syarikat-syarikat yang memohon untuk mendapatkan produk-produk mereka. Apabila syarikat-syarikat ini tidak membayar hutang mereka kepada Sarawak Kabel, maka syarikat ini mempunyai kesukaran untuk meneruskan operasi mereka dan menyebabkan kos operasi syarikat ini turut terjejas. Kekuatan serta kelemahan syarikat Sarawak Kabel. Bagi syarikat yang telah bertapak hampir 25 tahun di Malaysia, maka Sarawak Kabel telah pun berjaya menempatkan produk syarikat mereka setanding dengan produk negara maju yang lain. Dengan pengalaman mereka yang panjang ini, pihak syarikat telah berjaya mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pengeluar utama wayar serta peralatan kabel telekomunikasi. Kelebihan ini menyebabkan ramai pekerja profesional memilih untuk bersama dan bekerja dengan syarikat Sarawak Kabel. Seterusnya meningkatkan produktiviti serta kualiti produk yang dihasilkan. Syarikat juga berjaya memperolehi banyak tender dari pihak kerajaan serta syarikat-syarikat berkaitan dengan tenaga. Ini semua kerana reputasi baik syarikat selama ini. Walaupun negara baru-baru ini dilanda wabak pandemik COVID-19, namun pihak Sarawak Kabel berjaya mengekalkan perniagaan mereka dengan pembukaan semua sektor ekonomi pada bulan April tahun 2022.
permintaan untuk barangan dalam kawasan pasaran ini telah meningkat berbanding sebelumnya. Keuntungan syarikat juga telah meningkat pada suku terakhir tahun 2022 sebanyak 3.6%. Kebanyakan pendapatan syarikat ini datang daripada penjualan barangan serta pembinaan keluli. Terdapat juga beberapa kelemahan yang dikesan daripada syarikat Sarawak Kabel ini. Walaupun ekonomi negara telah semakin rancak pada masa ini, pihak syarikat juga berdepan dengan harga kos pengeluaran yang naik mendadak akibat ekonomi global dunia yang perlahan serta peperangan antara negara Rusia dan Ukraine. Nilai ringgit yang agak lemah menyebabkan kos operasi syarikat meningkat. Permintaan untuk barangan dalam kawasan pasaran ini juga masih sukar diramalkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Walaupun kesan positif telah kelihatan pasca pandemik ini, namun perniagaan syarikat masih sukar untuk diramalkan. Beberapa kecuaian syarikat dalam menguruskan akaun syarikat telah menyebabkan BSKL menyah senarai buat sementara waktu saham-saham syarikat di bursa saham. Pada awal tahun 2023, saham syarikat telah turun kepada 50 sen seunit berbanding RM1.80 seunit pada tahun 2022. Analisis SWOT untuk Sarawak Kabel Berhad. Pertama, kekuatan iaitu keupayaan dan sumber firma yang boleh digunakan untuk mereka bentuk, membangun dan mengekalkan kelebihan daya saing dalam pasaran. Memandangkan kebanyakan aktiviti ekonomi bangkit semula pada awal 2022 selepas kesan wabak COVID-19 telah hilang, industri kabel dan kawat menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang ketara. Sarawak Kabel memiliki margin yang tinggi berbanding daerah lain dalam persaing industri produk fabrikasi. Walaupun menghadapi tekanan menurun ke atas keuntungan berbanding bersaing, ia masih mencatatkan margin keuntungan yang lebih tinggi. Kekuatan kedua adalah pengurusan bakat di Sarawak Kabel Berhad, iaitu pembangunan kemahiran pekerja. Sumber manusia adalah penting kepada Sarawak Kabel Berhad dalam berbagai produk industri fabrikasi. Ketiga adalah kehadiran pelanggan yang luas. Sarawak Kabel Berhad rangkaian pengedar yang luas dan rangkaian persekutu yang bukan sahaja membantu dalam menyampaikan perkhidmatan yang cekap kepada pelanggan, tetapi juga membangun dalam menguruskan cabaran persaingan dalam industri ini. Sarawak Kabel juga mempunyai model perniagaan yang berbagai. Selama bertahun-tahun, Sarawak Kabel telah mencuburi berbagai perniagaan di luar sektor bahan asas. Ini telah membolehkan syarikat membangun keadilan hasil yang berbagai melampaui sektor bahan asas dan lain-lain dalam segmen produk fabrikasi. Sarawak Kabel juga memiliki kedudukan utama dalam pasaran. Sarawak Kabel Berhad memiliki kedudukan pimpinan pasaran yang kukuh dalam berbagai industri produk fabrikasi. Ia telah membantu syarikat untuk mengukur kejayaan produk baharu dengan pantas. Kelemahan atau weakness. Kelemahan utama Sarawak Kabel Berhad iaitu tidak memiliki kekuatan atau sumber keupayaan yang diperlukan oleh organisasi, iaitu aliran tunai dan tahap hutang adalah sangat tinggi. Bagi bulan September 2021, Sarawak Kabel Berhad berhutang sebanyak 476.5 juta, iaitu jumlah yang hampir sama dengan tahun sebelumnya. Margin kasar dan margin operasi yang boleh ditambah baik pada masa hadapan mungkin memberi tekanan kepada penyata kewangan Sarawak Kabel Berhad. Kelemahan kedua, model perniagaan Sarawak Kabel Berhad boleh ditiru dengan mudah oleh pesaing dalam industri ini. Untuk mengatasi cabaran ini, Sarawak Kabel Berhad perlu membina model platform yang boleh menyepadukan pembekal vendor dan pengguna akhir. Ketiga ialah kos tinggi untuk menggantikan pakar-pakar yang sedia ada dalam Sarawak Kabel Berhad. Untuk menggantikan mereka adalah sebab sukar dalam keadaan sekarang ini. Kesediaan dalam kalangan pembekal adalah rendah. Memandangkan sejarah Sarawak Kabel Berhad tampil dengan inovasi baru adalah sukar untuk menurunkan harga dalam rangkaian
bekalan, rantaian bekalan. Pelaburan rendah ke dalam R&D Sarawak Kabel Berhad ini boleh menyebabkan pesaing mendapat kelebihan dalam masa terdekat. Sarawak Kabel Berhad perlu meningkatkan lagi pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan. Kos tambahan untuk membina rangkaian bekalan rangkaian logistik baru. Internet dan kepintaran buatan atau AI telah mengubah model perniagaan dengan ketara dalam distribusi asas dan memandangkan turunan kepentingan rangkaian perniagaan. Sarawak Kabel Berhad perlu membina rantaian bekalan baru yang teguh. Ini menjadikan ia sangat mahal. Peluang atau opportunity iaitu kawasan berpotensi di mana firma boleh mengenal pasti potensi untuk pertumbuhan, keuntungan dan bahagian pasaran. Mereka telah melantik Cik Lau YC sebagai usaha korporat untuk menasihatkan lembaga pengarah tentang cara terbaik untuk melaksanakan dasar dan amalannya. Antara dasar dan peluang tersebut ialah kerjasama tempatan. Kerjasama dengan pemain tempatan juga boleh memberi peluang pertumbuhan untuk Sarawak Kabel Berhad di pasaran antarabangsa. Pemain tempatan di kepakaran tempatan negara Sarawak Kabel Berhad boleh membuat proses terkini serta perkaran baru kepada mereka. Perkembangan ekonomi yang pantas memandangkan ekonomi Amerika Syarikat meningkat lebih pantas daripada ekonomi negara maju yang lain. Ia memberi peluang kepada Sarawak Kabel Berhad untuk berkembang ke pasaran Amerika Syarikat. Sarawak Kabel Berhad sudah memiliki pengetahuan untuk buat operasi di sana. Inovasi dan kemajuan teknologi telah mempercepatkan peningkatan produktiviti perindustrian. Ia memberikan bekal mengeluarkan berbagai jenis produk dan perkhidmatan. Ini boleh membantu Sarawak Kabel Berhad untuk mengeluarkan produk baru dengan ketara ke pasaran. Meningkatkan penggunaan perkhidmatan dalam talian oleh pelanggan juga akan membolehkan Sarawak Kabel Berhad menyediakan tawaran baru kepada pelanggan di dalam industri. Penurunan kos pengeluaran produk baru melalui rakan kongsi runcit pihak ketiga dan rangkaian sosial khusus. Sarawak Kabel Berhad boleh menggunakan trend baru ini untuk muncul sebagai permulaan dari pengeluaran kecil sebelum meningkat lebih tinggi lagi selepas kerjaan produk awal baru tersebut. Ancaman atau trend adalah faktor yang boleh menjadi potensi bahaya kepada model perniagaan firma kerana perubahan dalam faktor ekonomi makro dan perubahan persepsi pengguna. Ancaman boleh diurus tetapi tidak boleh dikawal. Operasi ekonomi global dan tempatan pada tahun 2021 telah terjejas teruk akibat wabak pandemik COVID-19 serta pelaksanaan PKP. Seperti yang dapat dilihat dalam prestasi Sarawak Kabel dalam penyataan kewangan. Antara ancaman tersebut ialah tekanan kompetitif, iaitu memandangkan kitaran produk baru semakin berkurangan dalam industri bahan asas. Ia telah memberikan tekanan kompetitif tambahan kepada pemain seperti Sarawak Kabel Berhad. Memandangkan pelanggan yang besar, Sarawak Kabel Berhad tidak dapat berinteraksi dengan cepat dan merespon keperluan pasaran khusus yang menjadi sasaran utama mereka. Kedua, hubungan perdagangan antara AS dan China boleh menjejaskan rancangan pertumbuhan Sarawak Kabel Berhad. Ini boleh membawa kepada perang perdagangan skala penuh yang boleh menghalang potensi Sarawak Kabel untuk mengembangkan operasi mereka di China. Ketepuan dalam pasaran bandar dan kekangan di pasaran luar bandar bagi Sarawak Kabel Berhad. Trend ini merupakan cabaran berterusan dalam berbagai segmen produk aplikasi. Salah satu sebabnya ialah penggunaan produk yang lambat di pasaran luar bandar. Kedua ialah lebih mahal bagi Sarawak Kabel Berhad untuk melayani pelanggan luar bandar berbanding pelanggan bandar, memandangkan jarak yang jauh dan kekurangan infrastruktur. Pesaing mengejar pembangunan produk. Walaupun pada masa ini Sarawak Kabel Berhad masih menjadi peneraju utama dalam inovasi produk dalam pelbagai produk aplikasi, ia menghadapi cabaran sengit dari pesaing antarabangsa dan tempatan. Ketidakkepercayaan terhadap institusi dan peningkatan ancaman tindakan undang-undang untuk Sarawak Kabel Berhad. Memandangkan peraturan dan undang-undang WTO sukar dikuatkuasakan dalam pelbagai pasaran,
Prosedur undang-undang telah menjadi proses yang mahal dan panjang. Ia boleh menyebabkan kurang pelaburan ke dalam pasaran baru muncul oleh Sarawak Kabel sekaligus mengakibatkan pertumbuhan yang lebih perlahan. Analisis penyata kewangan dan perbandingan prestasi. Analisis nisbah yang dilakukan ke atas butir-butir dalam akor perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan sesebuah perniagaan. Tujuan analisis penyata kewangan iaitu membantu pihak pengurus menilai prestasi perniagaan dan seterusnya membuat keputusan kewangan perniagaan tersebut. Membantu pihak luar membuat keputusan mengenai kemudahan kredit, membantu pihak pelabur membuat keputusan yang berkaitan dengan pelaburan. Nisbah kecairan merujuk kecakapan dalam sesebuah aset dapat ditukarkan kepada tunai. Mengukur keupayaan syarikat untuk elak berlakunya kesulitan kewangan dalam jangka masa pendek. Nisbah semasa. Nisbah semasa merujuk kepada bahagian aset semasa kepada liability semasa, iaitu keupayaan firma untuk memenuhi kewajipan jangka pendek. Nisbah cepat merujuk kepada bahagian aset yang sangat cair kepada liability semasa, iaitu keupayaan firma untuk memenuhi keperluan tunai segera. Kadar pusing ganti inventory, iaitu merujuk pada ukuran kecakapan pihak pengurusan mengendalikan stok, iaitu berapa kali stok diganti setelah habis dijual dalam suatu tempoh masa, iaitu dalam masa setahun ataupun 12 bulan. Margin untung kasa menunjukkan keuntungan syarikat selepas mengambil kira kos yang berkaitan dengan membuat dan menjual produk atau perkhidmatannya. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai analisis kewangan berdasarkan kaedah STIP. Yang pertama adalah sosial. Kami dapati terdapat trend peningkatan ketidaksamaan pendapatan di Malaysia. Ini telah mengubah struktur kuasa yang berterusan dalam masyarakat. Keduanya adalah berdasarkan ekonomi. Kadar pertukaran yang tidak menentu di Malaysia boleh memberi kesan kepada rancangan pelaburan Sarawak Kabel bukan sahaja dalam jangka pendek, malah pada jangka masa yang panjang. Sarawak Kabel Berhad boleh mengakses pasaran kewangan yang cergas dan ketersediaan mudah tunai dalam pasaran equity Malaysia untuk berkembang lagi di peringkat global. Seterusnya berdasarkan daripada teknologi. Teknologi terkini merendahkan kos pengeluaran dan servis dengan pantas dalam sektor bahan asas. Sarawak Kabel Berhad perlu menyusun semula rantaian bekalannya untuk membawa lebih fleksibiliti untuk memenuhi kedua-dua keperluan pelanggan dan struktur kos. Seterusnya adalah politik. Ia telah menghasilkan keuntungan yang tinggi dan meningkatkan perbelanjaan dalam penyelidikan dan pembangunan. Ketidaksamaan yang semakin meningkat di Malaysia boleh membawa kepada perubahan dalam dasar percukaian. Akhir sekali, berdasarkan alam sekitar, kesedaran yang lebih tinggi dalam kalangan pelanggan juga telah meletakkan faktor persekitaran sebagai pusat strategi Sarawak Kabel Berhad. Pelanggan mengharapkan Sarawak Kabel Berhad mematuhi bukan sahaja piawaian undang-undang tetapi juga melebihi piawaian tersebut untuk menjadi pemegang kepentingan yang bertanggungjawab dalam masyarakat. Akhir kata, Sarawak Kabel Berhad beroperasi dalam persekitaran yang dinamik di mana ia dipengaruhi oleh rangka kerja kawal selia, peningkatan aktivisme alam sekitar di kalangan pengguna, trend sosial kolektif, peningkatan rangka kerja kawal selia untuk faktor persekitaran, perubahan teknologi, keputusan kerajaan, tingkah laku perbelanjaan pengguna dan juga sistem perundangan yang sentiasa berubah. Oleh itu, syarikat ini mematuhi segala piawaian yang telah ditetapkan oleh Malaysia. Sekian, terima kasih.